Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, hari ini 5 Jamadil Awal bersamaan dengan 17 Mac 2013, kita teruskan perbincangan kita berkenaan dengan ulumul Quran ataupun usul tafsir, yang mana kita telah pun sampai kepada perbincangan tentang para sahabat yang terkenal di dalam ilmu tafsir. Okay, betul kita rasanya dah baca, dah bincang tentang Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa ardah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud belum lagi Okey, kita teruskan dengan Abdullah bin Mas'ud, dan berkenaan dengan perenggan terakhir tentang Ali ni saya dah bincang kan? Ali merupakan salah seorang ahli syura. Dah bincang lah. Okay. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardah adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Hudhali. Ibunya ialah Ummu Abd. Okay. Kadang-kadang beliau dinasabkan kepada ibunya. Sebabnya ialah kerana bapa Abdullah bin Mas'ud ini meninggal di zaman jahiliyah dan ibunya sempat dengan Islam. Okey. Jadi ini satu perkara biasa, kadang-kadang seseorang itu dinisbahkan kepada ibu dia. Kita mungkin dalam masyarakat kita, kalau dinisbahkan kepada ibu, mungkin disebutkan sebagai anak apa? Kan? Anak Malaikah kot agaknya kan. Tapi itu tidak semestinya. Itu tidak semestinya. Kadang-kadang dinisbahkan kepada ibu ataupun kepada nenek yang lebih salah seorang daripada moyang ke apa, kerana kemasyhuran, kerana masyhur. So bukan kerana benda-benda yang kita sebut tadi, tidak. Okey. Dan ini perkara biasa. Kadang-kadang seseorang tu panggilan dia adalah berdasarkan kepada panggilan yang Tapi orang tak buat. Orang tak buat kat sini. Yalah, maknanya memang itu antara, kalau apa dia, kalau dibinkan kepada ibu, biasanya orang akan faham, begitulah kan. Okey. Tapi sesuatu yang saya nak huraikan kat sini, kadang-kadang Abdullah bin Mas'ud, pendaftaran kena tanya doa lah, saya tak tahu. Okey, pendaftaran saya tak tahu. Tapi itu dari Islam itu je lah. Itulah. Sepatutnya gitu. Kemudian dia sebenarnya ada perbincangan yang agak besar sikit lah berkenaan dengan, katakanlah kalau berlaku zina, okay, kemudian dapat anak. Sebahagian ulama kata anak tu boleh dibinkan kepada bapa tu walaupun tak kahwin, walaupun dia tak sah. Okay. Sebabnya ialah itu kalau dapat dikenal pastilah. Dapat kenal pasti. Dan itu dilihat dari sudut maslahah. Perbincangan ulama' tu panjanglah. Kita mungkin kali pertama dengar kita rasa macam kenapa pula kan. Tapi kalau melihat kepada hujah yang mereka bawa, ada kebenaran dia lah. So itu satu tajuk yang memerlukan satu perbincangan khas. Tapi secara umumnya, biasanya kalau seorang tu dinisbahkan kepada ibu, okay, boleh membawa maksud tak ada ayah. Okay, dalam erti kata lain maksudnya macam dia berlaku persetubuhan yang tidak sah. Okay, tapi boleh juga membawa maksud ibunya itu adalah lebih dikenali daripada berbanding dengan bapanya. Neneknya lebih dikenali berbanding dengan siapa? Dengan atuk dia. Kan, macam kita biasa dengar Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah salah seorang daripada nenek lah, kalau tak silap saya, kepada Ahmad bin Abdul Halim, Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyah. Okay? Baik. Kemudian beliau merupakan antara golongan pertama memeluk Islam. Ini apa yang disebutkan sebagai
apa dia, kita boleh bezakan. Kalau kita tengok dalam kitab Tabaqat As-Sahabah, Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah oleh Ibn Hajar dan kitab-kitab lain, bila mereka membincangkan tentang para sahabat, mereka akan letakkan mengikut ranking. So kalau kita nak sebut sikit, ranking yang paling tinggi di kalangan sahabat siapa? Abu Bakar, Omar, Uthman, Ali. Okay, kemudian termasuk kemudian disusuli oleh 10 orang yang disebut sebagai ahli syurga dalam satu hadis. Okay, Abdul Rahman bin Auf dan lain-lain lah. Okay, Talha bin Ubaidillah. Okay, kemudian siapa lepas tu? Lepas tu siapa? Lepas tu ialah Ahlu Badr, orang yang masuk perang Badar. Okey, lepas tu siapa? Orang yang berada dalam kumpulan yang memberi bai'ah di bawah pokok yang dinamakan sebagai Sulhul Hudaybiyah, Bai'atul Ridwan. Okey, janji setia Ar-Ridwan di bawah satu pokok di Hudaybiyah. Okey. Kemudian Muhajirin, kemudian Ansar. Okey. Kemudian dinyatakan juga yang sebelum pembukaan kota Mekah dan selepas pembukaan kota Mekah. Okay, so diasingkan. Siapa yang masuk sebelum pembukaan kota Mekah, dia dikira sebagai senior. Siapa yang masuk selepas pembukaan kota Mekah, dia dikira sebagai junior. Okey. Kalau berlaku pergaduhan antara yang senior dengan junior, kan, macam mana? Apa yang apa dia orang kata, keutamaan kepada siapa? Kepada yang senior. Okey, contohnya kan, berlaku pergaduhan antara Abu Bakar dengan Omar, Nabi backup siapa? Nabi backup Abu Bakar. Okey, ni pergaduhan maksudnya yang peribadilah. Dan kalau kita tengok satu kisah tu, Abu Bakar bergaduh dengan Omar, nak ceritakan macam mana para sahabat mereka adalah manusia juga. Jangan kita faham para sahabat ni maksum. Okey. Jadi bila bergaduh tu lepas bergaduh, Abu Bakar dah pergi jumpa dengan Omar, minta maaf. Omar kata, aku tak maafkan. Kan, manusia biasa kan. Kemudian Abu Bakar pun pergi ke masjid Nabi SAW. Dia tak kata apa-apa pun. Omar lepas tu rasa tak patutlah kan, orang dah minta maaf, kita kena maafkan. So dia pun keluar dan dia cari Abu Bakar di rumah beliau, tak jumpa. Jadi pasti dia ada dekat masjid. Bila pergi ke masjid kan, bila pergi ke masjid, saya sebut tadi Abu Bakar tak beritahu. Abu Bakar beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. So bila Omar datang kan, dan Nabi telah pun tahu bahawa berlaku pergaduhan antara Abu Bakar dan Omar, Rasulullah tengok Omar dalam keadaan marah kan, marah sangat. Okay? Sehingga kan Abu Bakar melutut depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ana kuntu azlam, aku yang zalim, saya yang zalim wahai Rasulullah, bukannya Omar, jangan marah dia. Okay? Tapi Nabi tetap mengatakan, kenapa Abu Bakar ini diganggu? Okay, semasa kamu semua kufur, dialah yang beriman. Okay, semasa kamu tak bagi duit, dia yang bagi duit. Semasa kamu tak bagi sokongan, dia bagi sokongan. Okay, sampai akhirnya Rasulullah berkata, hal antum tariku li sahibi. Okay, saya harap kamu semua jangan ganggu sahabat saya ini. Nampak tak? Okay, so ini menunjukkan Rasulullah melihat kepada senioriti yang ada dan pengorbanan yang diberikan oleh para sahabat mengikut siapa yang terlebih dahulu masuk Islam. La yastawi man man anfaqa, tidak sama orang yang memberi nafkah kan sebelum pembukaan kota Mekah dengan orang yang masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah. Okay, so itu juga antara, saya nak cari ayat ni yang menunjukkan bagaimana tidak sama orang yang masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah dengan yang masuk Islam sebelum. Okay, dalil pertama kita dah letakkan. Dalil kedua pula, Khalid bin Al-Walid. Siapa tak kenal Khalid bin Al-Walid kan? Sayfullahil Maslul, digelar sebagai pedang Allah yang terhunus. Okay. Khalid bergaduh dengan Abdul Rahman, kan, biasalah kan. Okay, Abdul Rahman salah seorang daripada yang kita sebut tadi. Kalau ranking tu, dia ranking yang first top 10 lah kita sebut kan, top 10 ni. Jadi Abdul Rahman bin Auf ada kat situ, bergaduh bertengkar dengan Khalid bin Al-Walid, kan. Okay, so Nabi bila tengok yang tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa dia
Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban. Kalau salah seorang daripada kamu memberi nafkah sebesar bukit Uhud emas, tak sama dengan apa? Tak sama dengan mudda ahadihim au nasifah, satu cupak sedekah mereka ataupun setengah. Nampak tak? Ini siapa dia? Khalid dengan Abdul Rahman. Apatah lagi kalau kita yang datang kemudian ni kan, di kalangan Syiah kita tengok ramai yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi tak sepatutnya, kerana ranking tu memang ada dalam Islam, seniority dikira dalam Islam. Okey. Tapi adakah dilihat seniority ini untuk jadi pemerintah? Ya ke tidak? Okey, seniority siapa masuk Islam dulu dia akan jadi pemerintah. Lepas Abu Bakar, betul tak, itu tak kira. Pemerintahan merujuk kepada kemampuan. Okey, kemampuan siapa yang dilihat lebih sesuai untuk menjadi untuk menjadi apa? Khalifah ataupun pemerintah. Okey, kalau boleh tengok surah Al-Hadid ayat yang ke-10. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Okey, tidak sama di antara kamu orang yang memberi nafkah sebelum pembukaan kota Mekah dan berperang. Maksudnya memberi nafkah, berperang, berjuang. Surah Al-Hadid ayat yang ke-10. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itu lebih tinggi darjatnya daripada orang yang memberi nafkah, maksudnya masuk Islam, kemudian bagi nafkah dan berperang selepas pembukaan kota Mekah. Tak sama. Okey, so benda ni perlu diletakkan. Maknanya dalam kehidupan kita, kita boleh fikirkan benda ni lah. Orang yang banyak berjasa dengan kita tak samalah dengan orang yang baru. Okey. Wa kullan wa'adallahu al-husna, dan semuanya akan diberikan kebaikan, syurga kepada mereka. Maknanya selagi mana dia beriman, semua akan masuk syurga, tapi ranking lain. Okey, ya, puan. Pembukaan Mekah, before and after, berapa jarak dia? Before and after pembukaan Mekah lebih kurang pada tahun 8 Hijrah. So maksudnya ada 13 tahun dekat Madinah, campur 8, dah berapa tahun dah? 21 tahun. So siapa yang berjuang 21 tahun ni tak sama dengan orang yang Khalid bin Al-Walid masuk Islam pada pembukaan kota Mekah. Jadi tak sama dengan Abdul Rahman bin Auf yang masuk Islam atas usaha Osman bin Al-Affan. Okey. Maksudnya dia antara yang terawal. So tak sama kan? Ya. 8 Hijrah, sekitar 8 Hijrah. Okey, so jadi itu huraian kepada beliau, merupakan antara golongan pertama memeluk Islam. Beliau telah turut serta dalam 2 hijrah ke Habasyah. Okey, mana 2 hijrah yang dilakukan ke Al-Habasyah kan? Hijrah masa Nabi SAW di Mekah, Nabi izinkan untuk hijrah. Untuk hijrah ke mana? Ke Al-Habasyah. Kerana di sana ada raja yang tidak akan menzalimi sesiapa. Iaitu siapa? An-Najashi. Nama dia siapa? Maksudnya Asbuhah kot agaknya. Asbuhah An-Najashi. Najashi itu gelaran, macam sultan kan gitu. Okay, jadi sultan sekian. Asbuhah An-Najashi. Okay. Dia Kristian tapi dia seorang yang adil. Jadi para sahabat telah berhijrah ke sana, dan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud adalah antara yang telah berhijrah dua kali ke Al-Habasyah, Ethiopia, ataupun apa yang orang sebut Abyssinia kan. Kemudian beliau juga hadir dalam peperangan Badar dan peperangan selepas itu. Okey, dan sedikit berkenaan dengan peperangan Badar. Kalau kita nak tanya Abdullah bin Mas'ud, fizikal dia macam mana? Kurus lagi? Dia kalau dia lalu sini dia kena tunduk tak? Kena tunduk tak? Pasal apa? Pasal dia kecil, dia tak tunduk lah kan. Dia jenis, orang kata apa? Apa bahasa Melayu tu? Kenet tengok dekatnya kan? Kan? Dwarf kan? Kenet tu kan? Dia jenis gitu. Okey. Antara ceritanya ialah, saya nak sebutkan cerita, ada kat sini tak ada, tapi apalah setakat yang saya ingat ni. Abdullah bin Mas'ud, kalau angin tiup kuat kan, dia kena pegang tiang. Kita kadang-kadang kalau angin biasa tak apa, tapi kadang-kadang angin kuat kan, pergi macam ribut tu, kita pun gegar kan kalau dia terbang lah kan. Dia kena pegang tiang. Okey, satu hari angin tiup, kain dia tu terselak sikit, nampak alah halusnya dia punya
Apa dia? Betis dia kan. Jadi dia bergelak lah para sahabat. Biasa manusia kan, gelak tengok kan. Betul. Rasulullah mengatakan, ata'jabuna min diqqati saqaihi, adakah kamu merasa pelik dengan kehalusan apa dia, dua betis Ibnu Mas'ud. Okay, sesungguhnya dia adalah begitu hebat di sisi Allah. Okay, maksud begitu. Okay. Dan Umar pun berkata tentang Ibnu Mas'ud, kunayifun muli'a ilma. Okay, satu store kecil kan, tapi ilmu banyak kan. Kita kadang rumah besar tapi tak ada orang kan, tapi rumah kecil orang ramai gembira kan. Kita boleh mungkin bayangkan begitulah. Okay, banyak benda yang ada pada dia ni, banyak ilmu yang ada pada dia. Okay. Dan nak tanya lagi, Abu Jahal orang yang macam mana? Abu Jahal dia gergasi lah kan, dia orang besar. Okay, orang besar. Jadi dalam peperangan Badar, yang bunuh Abu Jahal ialah akhirnya Ibnu Mas'ud. Sebelum tu Mu'adz dan Mu'awidh. Okay, Mu'adz dan Mu'awidh, dua orang remaja. Dua orang remaja kan. Okay, salah seorang sahabat Nabi, saya tengok nama dia. Dia kata sebelah dia Mu'adz, Mu'awidh. Seorang tu tanya, pakcik, Abu Jahal mana? Dia nak perang dia, pakcik Abu Jahal mana? Kan dengar. Waktu soal sebelah dia, pakcik Abu Jahal mana? Cakap pelan-pelan, tak nak bagi adik dia dengar ataupun abang dia dengar. Okay, jadi tak apa, perang. Okay, tu dia Abu Jahal. Jadi orang pun serang. Dia orang sebut macam apa, seolah-olah macam apa dia panggil ni, helang, terekam. Dia orang terekam Abu Jahal. Okey, lawan sampai Abu Jahal jatuh, tapi tak mati lagi. Dia orang ingat mati, dia berjalan lah, perang lagi. Okay, jadi Ibnu Mas'ud datang nampak Abu Jahal kan, dia kecil kan. Jadi orang yang besar bila jatuh pun besar, badan besar kan. Jadi Ibnu Mas'ud naik atas dia kan. Waktu Abu Jahal kata, engkau naik apa, bukit. Dia kata engkau naik bukit kan, macam susah payah kau naik bukit. Bukan gitulah kan. Okey, laqad irtaqaita murtaqan sa'ba. Maknanya bukan itulah maksud dia, bahawa engkau susah yang kau nak naik bukit ni. Kau nak, macam masih apa, masih takabur lagi walaupun dekat mati dia ni. Okey. Jadi Ibnu Mas'ud kata, ambillah ini wahai musuh Allah. Dia pun bunuh. Okey. Baik. Dan peperangan-peperangan seperti itu pun dihadiri oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan kita nak, yalah, tengok sekarang ni Abdullah bin Mas'ud dia dikategorikan sebagai orang yang kenit ya. Orang kenit. Ada kata lain tak? Macam ada kata lain lah. Kedil tak tahu, wallahu alam. Saya nak sebut kedil kot agaknya. Genit lain kan. Kan. Genit tu bahaya sikit kan. Kenit ataupun kedil kan. Jadi tapi dia tetap masuk dalam peperangan. So maknanya bila ada peperangan, dia tidak melihat kepada kekuatan fizikal. Kita maksudnya kalau askar akan kena tinggi berapa dah? 5 kaki ke berapa lah kan, ada kan. Saya masa haji baru ni pergi masuk makan tengah hari dengan Raja Abdullah. Hebatlah kan kira. Tapi bukan kita duduk belakang, kita duduk depan pun. Okay. Tapi nak cerita, dia punya bodyguard dia tu kan, semuanya kalau saya berdiri lah kan, saya berdiri macam ni, kena tengok macam tu bodyguard dia. Semua macam ni, semua. Kan, maknanya kan saya kena tu. Saya rasa saya tinggi jugalah kan. Tapi bodyguard dia semua, saiz pun lebih kurang sama je semua. Maknanya dia pilih untuk jadi bodyguard di raja tu, kena tinggi-tinggi. Dia tak boleh yang rendah-rendah dia, tak boleh kan. Okey, tinggi-tinggi, badan tegak apa semua kan. Okey. Tapi kalau dalam peperangan Islam, siapa yang mampu dia boleh pergi. Siapa ada kekuatan dia boleh pergi. Umur dia diletakkan sekitar 15 tahun, iaitu baligh. Kalau 14 pun, kalau ada kemampuan pun dah boleh dah. Okey. Baik. Abdullah bin Mas'ud mengambil daripada Nabi SAW lebih 70 surah. Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya, pada permulaan Islam, innaka laghulamun mu'allam. Engkau adalah seorang budak yang akan dipenuhi dengan ilmu. Ini kisah apa ni? Ini adalah kisah semasa di Mekah. Di Mekah, Rasulullah SAW dengan Abu Bakar bila nak berhijrah ataupun nak lari daripada apa dia panggil lah, tangkapan Quraisy kan, yang membawa reward ataupun hadiah sebanyak berapa? 100 ekor unta tu kan. Jadi siapa dia? Rasulullah SAW dan Abu Bakar bila jalan tu nampak siapa? Nampak Abdullah bin Mas'ud tengah jaga kambing. Jadi dia panggil, kan, boleh tak aku nak apa? Nak perah susu kambing ni. Dia kata, saya ni hanyalah pekerja. Minta izin, kena minta izin kat tuan kambing ni baru boleh. Kan, kalau kita ambil lah, bukan banyak sangat pun kan. Dia tak boleh. Okey, tak apa. Nanti Nabi tanya sallallahu alaihi wasallam, boleh tak bagi kambing yang dah tak ada susu? Kambing yang tak ada susu boleh tak?
Okey, kata kambing tak ada susu, ambil lah kan. Okey, boleh tak aku perah? Kalau Ibnu Mas'ud kata, kalau kamu nampak boleh perah lah. Maksudnya kambing yang tak ada susu nak perah, macam mana tak boleh perah lah, tak perah. Tapi Rasulullah baca bismillah dan tiba-tiba penuh dengan susu dan Nabi perah. Jadi Ibnu Mas'ud tengok dia terpegun. Dan Ibnu Mas'ud kata kat dia, boleh tak ajar apa yang kau cakap tadi? Dia kata, mana tahu Rasulullah tak Rasulullah kan? Boleh tak ajar apa yang kau cakap tadi? Okey, so Nabi mengatakan, innaka la ghulamun mu'allam. Jangan risau, engkau pasti akan jadi orang yang dipenuhi dengan ilmu. So lepas tu dia masuk Islam dan dia berusaha dan dia dapat ilmu yang banyak. Okey, terdapat riwayat bahawa Nabi SAW bersabda, man ahabba an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra'hu ala qira'ati ibn ummi abd. Okey, sesiapa yang ingin membaca Al-Quran segar, maknanya fresh. Ghaddan ni macam seolah-olah baru turun, sebagaimana ianya diturunkan, hendaklah dia membacanya mengikut bacaan anak Ummu Abd. Okey, kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Kita dah tengok kat sini. Sebelum tu dia ambil 70 surah daripada Nabi SAW. Apa maksud ambil daripada Nabi? Memang ambil daripada Nabi kan. Maksudnya dia belajar terus daripada Nabi. So bila dia belajar terus daripada Nabi, artinya dia tengok cara Nabi baca kan. Kalau 70 surah dah terus ambil daripada Nabi SAW, maksudnya dia dah boleh tangkap macam mana Nabi baca. Kita kalau dengar Sudais baca pun, kita satu Quran, kita dengar Syekh Abdul Rahman Sudais baca, lepas tu kita bakal baca Alhamdulillahirabbilalamin, macam dia jugalah kan, betul tak? Okey, dah lama sikit kita baca, kita dengar pula siapa siapa dia tu, Mahir al-Mu'ayqili. Okey, tu saya tak tahu nak baca macam mana bacaan dia, tapi kalau kita dengar lama yang tu, kita ikut cara dia pula. So begitu juga orang yang macam Ibnu Mas'ud banyak mendengar langsung daripada Rasulullah SAW sampai dia dapat bacaan tu, cara bacaan pun. Jadi Nabi kata, siapa yang nak dengar macam mana Al-Quran diturunkan, seolah-olah baru diturunkan, baca mengikut bacaan Ibnu Ummi Abdin, anak kepada Ummu Abd. Mak dia dikenali sebagai Ummu Abdin. Okey, jadi ikut bacaan Ibni Ummi Abdin, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Okey, so ini adalah recommendation ataupun tazkiyah daripada Rasulullah SAW. Seterusnya, riwayat daripada Ibnu Mas'ud katanya, laqad alima ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni min a'lamihim bi kitabillah. Sesungguhnya para sahabat Rasulullah telah mengetahui bahawa aku adalah yang paling mengetahui Al-Quran di kalangan mereka. Okay, yang paling tahu tentang Quran aku. Okay. Wa qala, dan dia berkata lagi, wallahi alladhi la ilaha ghairuh, demi Tuhan yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia, ma unzilat suratun min kitabillah, tidak diturunkan satu surah pun daripada kitab Allah, illa wa ana a'lamu aina nazalat, kecuali saya tahu di mana ayat itu, surah itu diturunkan. Wala unzilat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu fi man unzilat. Okey, dan tidak diturunkan satu ayat daripada kitab Allah kecuali saya tahu turun untuk siapa, turun berkenaan siapa. Okey, walau a'lamu ahadan, dan kalau saya tahu ada orang a'lamu minni bi kitabillah, yang lebih tahu, lebih daripada saya tentang kitab Allah, tablughuhul ibilu la rakibtu ilaihi, yang boleh mana yang boleh sampai, yang boleh saya sampai kepadanya kan, dengan saya akan naik unta untuk belajar dengan dia. Okey, so dalam riwayat ini ada beberapa bahagian. Pertama ialah orang Abdullah bin Mas'ud dia menceritakan kehebatan dia. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Kita nak menceritakan kehebatan kita, boleh ke tak? Tak ada masalah kalau kehebatan kita diperlukan. Okey, satulah. Dan kehebatan tu ada pada kita. Kalau kehebatan tu tak ada, jangan nak cerita kan. Gebang lebih-lebih tak sah lah kan. Okey, cerita apa yang kita tahu, yang ni saya tahu, yang ni saya kurang tahu sikit, tanya orang lain. Yang ni saya boleh jawab, okey, dengan mahir. Okey, kemudian dihuraikan lagi apa yang saya tahu berkenaan dengan Quran adalah mana turun, kepada siapa turun, okey, di mana, kepada siapa, bila. So itu adalah ilmu yang cukup mendalam, kerana Al-Quran ni banyak kan, berapa surah, semua sekali 114 surah. Okay. Jadi nak tahu setiap satu tu satu ilmu yang besar.
Dan tengok, walaupun dia tahu dia hebat, walaupun dia tahu dia secara terperinci, dia tetap rendah diri di akhir mengatakan, kalau saya tahu ada orang yang lebih tahu, saya akan pergi belajar daripada dia. Okey, kita kadang-kadang mungkin dah lama dah belajar ni, alah kan, benda saya tak tahu tapi malas nak pergi dengan dia ni. Terus, tak apalah, saya tak nak belajar, cukup. Okey, so jangan jadi perangai itu, bukan perangai yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tinggi macam mana pun, kalau memerlukan ilmu tambahan, mereka akan pergi. Okey. Kemudian beliau merupakan salah seorang khadam Nabi SAW. Khadam ni pembantu lah kan. Okey, beliau juga selalu membawa kasut, air untuk bersuci dan bantal Rasulullah SAW. Okey. So maknanya kalau ada tempat-tempat yang perlu Nabi buka kasut, yang akan jaga antaranya ialah Abdullah bin Mas'ud. Air, kerana air, kenapa air? Dia kata air kan toilet ada, tak lah, zaman dulu tak ada toilet, jadi kena bawa air apa semua kan. Okay? Kalau nak bila air tak ada, jadi Nabi kena keluar. Biasanya kalau dalam pengembaraan khususnya kan, dia akan pergi tempat jauh sikit, tempat yang rendah sikit, okay, buang air kat sana. So Abdullah antara yang bawa air bagi pada dia, dan juga bantal Nabi SAW. Abu Musa al-Asy'ari telah berkata, qadimtu ana wa akhi min al-Yaman famakathna hina ma nara min dukhulihi wa dukhuli ummihi ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Aku datang terbuang sikit sini kot. Aku datang, terjemahan dia okey. Aku datang bersama saudara kandungku, adik atau abang daripada Yaman, ni Abu Musa al-Asy'ari, dan kami menetap beberapa ketika di Madinah. Kami menyangka Abdullah bin Mas'ud adalah daripada keluarga Nabi. Okey. Kerana melihat dia dan ibunya sering keluar masuk rumah Nabi SAW. Okay? Rasanya hubungan mereka dengan Nabi SAW adalah hubungan yang rapat. Okay. Dan terakhir sekali, beliau sentiasa bersama Nabi, menyebabkan beliau terkesan dengan baginda dan cara ibadah Rasulullah SAW. Qala fihi Huzaifah berkata, ma a'rifu ahadan aqraba hadiyan wa samtan wa dallan bin Nabi SAW min ibni ummi abdin. Saya tidak pernah melihat seorang yang amat mirip kepada cara ibadah, penampilan dan hidayah Nabi SAW melebihi anak Ummu Abdin, iaitu siapa? Abdullah bin Mas'ud. Okey, so itu benda biasalah, benda biasa kalau orang bergaul, kalau seorang tu dia bergaul dengan orang yang berkawan, sentiasa bersama dengan orang yang baik, dia akan dapat benda yang baik. Kalau dia sentiasa bersama dengan orang yang tidak baik, dia akan dapat benda yang tidak baik. Dan di sini kita boleh tengok bagaimana para sahabat mereka cuba untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Dan kalau kita perhatikan, Nabi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah berkata, antara cara untuk dapat ilmu adalah suhbatu ustaz, bersahabat dengan ustaz ataupun ustazah lah kan. Maksudnya bersahabat dengan orang yang ada ilmu. Kita bersahabat dengan dia, kita nak tengok macam mana dia amalkan ilmu tersebut. Okay. Kemudian Umar menghantar beliau ke Kufah di Iraq untuk mengajar penduduknya agama Islam, di samping Ammar yang dihantar menjadi menteri besar Kufah. Okay, Umar berkata, innahuma minan nujaba'i min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqtadu bihima. Sesungguhnya mereka berdua merupakan di antara golongan cerdik, pandai, terpilih di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammar jadi menteri, dan siapa dia? Ibn Abbas menjadi, macam kita boleh sebut mufti lah kot kan, ataupun rujukan agama di sana. Justru jadikanlah mereka sebagai teladan dan ikutan kamu. Okey. Dan Uthman, di zaman Uthman pula, Uthman telah melantik beliau sebagai menteri besar Kufah. Kemudian Uthman memberhentikannya dan mengarahkannya pulang ke Madinah. Ibn Mas'ud wafat di sana, iaitu di Madinah pada tahun 32 Hijrah, pada umur 70 tahun lebih, dan dikebumikan di perkuburan Al-Baqi'. Okey. So ini cerita ringkasan berkenaan dengan Abdullah bin Mas'ud, yang merupakan salah seorang daripada pentafsir Al-Quran di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada soalan? Ya. Ibn Mas'ud tak dikenali sebagai orang yang kaya. Dia orang biasa lah. Okay? Mungkin biasa maksudnya biasa miskin, maknanya biasa kepada
miskin lah, bukan biasa kepada orang kaya kan. Okey. Dan cuma bila jadi menteri besar ni kan, dia panggil wali kan, wali. Gaji dia besar. Gaji dia besar. Saya tak ingat sangat, tapi dalam perbincangan dengan kawan-kawan, lebih kurang macam satu hari seekor kambing ataupun 2 ekor kambing. Satu hari seekor kambing, 2 ekor kambing berapa lah kalau satu hari? 1,000. Dan kalau 30 hari nampak tak? Okey. So maksudnya memang memang dia panggil apa? Gaji pada zaman tu agak besar. Gaji pada zaman tu agak besar kerana ekonominya besar. Kan? Okey. Kita mungkin tak didedahkan sangat tentang cara ekonomi yang digiatkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Betul tak? Sebab tu kita kalau kita baca betul-betul sampai ke zaman Umar bin Abdul Aziz, orang tak terima zakat dah. Kan? Kita biasa dengar yang tu, tapi kita tak dengar macam mana proses kerajaan menggerakkan ekonomi. Itu kita tak tengok. Okay? Itu satu benda yang baik. Mungkin kami cadanglah nak buat satu perbincangan bukan perkara ni. Kita tengok macam mana digerakkan benda tu. Okay? Dan dia dua benda jalan sekali, iaitu akidah dan usaha. Nah, sebab tu kan kita biasa dengar kan, kita dengar sikit-sikit, kita dengar spesifik kan, orang datang minta sedekah, Nabi tengok kuat sihat kan, Nabi kata ambil duit ni beli kapak, seminggu lagi buat kerja, seminggu lagi datang. So datang dia dah kaya dah, ada duit sikit dah. Betul tak? Okay. Nah, so itu antara cara yang ditunjukkan. Bahagian yang ni saya rasa belum tak cukup lagi kot kan. Perbahasan tu tak nampak lagi. Ada dah, saya bukan tak ada, dah ada dah, tapi tak nampak lagi. Okay, macam mana Umar bin Al-Khattab, dia ambil apa? Dia ambil bahkan bukan Umar saja, zaman Nabi pun dia ambil kharaj. Kharaj ni bolehlah diterjemahkan kepada cukai. Kan? Buat pertanian, cukai. Okay, Umar pula buat terusan. Bila buat terusan tu siapa guna, bayar duit. Kan? So maknanya cukai lah. Tapi dia tak pula ambil cukai daripada orang yang tak kerja. Kan? So dia bezakan. Dan di setiap tahun tu, kalau zaman Umar, yang setakatnya saya ingat bacaan ataupun bila belajar tentang hadis apa semua, orang semua, rakyat akan datang ke Madinah, okay, untuk ambil belanja setahun. Untuk ambil belanja setahun. Okay, so seorang perempuan, dia bawa anak dia kan, dia bagi apa? Dia bagi roti kat anak dia. Pasal apa? Kalau masih menyusu lagi, dia kira seorang. Kalau dah makan, dia kira 2 orang. Kan? Jadi bila sampai pada Umar pun fikir balik semula, dia pun dia ubahkan benda tu. Anak pun dapat juga, lebih kurang itulah. So banyak benda sistem yang diletakkan yang kita tak didedahkan. Okay, dan benda-benda di sistem ni, kita tak terdedah kepada sistem tu, tapi orang barat, mereka terdedah kepada sistem tu. Dan mereka ambil benda tu, kemudian mereka dakwa mereka lah yang buat. Kalau dekat Britain sekarang ni kan, orang yang tak kerja pun dapat duit. Dia memang tak banyak, apa saya tak tahu apa nama dia, benda tu. Dol. Tak tahu. Lebih kurang gitulah kan. Dia memang bagi, tapi memang tak banyak. Dia kira macam cukup-cukup lah. Maknanya contoh lah, saya pernah dengar ada seorang kawan dia cakap, saya tahu tak berapa pound, tapi agaknya lah yang saya boleh fikirkan, katalah RM500 sebulan. So maksudnya RM500 ni tak cukup lah sebenarnya. Tapi kalau nak sekadar nak beli pagi tu, kira makan apa dia panggil, nasi lemak kan, nasi lemak yang RM1 tu boleh lah. Jangan nasi lemak yang RM5 tak boleh lah kan. Kalau nasi lemak RM1 untuk 3 bulan, untuk 1 bulan memang tak ada masalah. Okey, apa lagi? Tengah hari tu carilah yang RM2-3. Petang tu atau malam tu, petang tak payah makan. Malam pula dia 3 hari 3 kali. Jangan 5-6 kali pula kan. Okey, 3 kali. Okey, dan yang petang tu RM3 juga. So 3, 2, 1, RM5. Contohlah kan, satu hari RM5. Boleh lah, tu cukup lah. Dia bagi yang minimum. Okey. Tapi kalau nak mewah tu dia tak dapat lah. Okey, itu lebih kurang anggarannya yang ada kawan saya cerita, ya. Adik dia tak kerja kat sana, orang apa dia? Britain kan. Tapi dia ambil benda tu lah. Kan, okey. Tapi maksudnya saya nak ceritakan benda tu sebenarnya telah pun diamalkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arda, lama dulu. Okey. Baik.
Ada soalan lain? Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Abbas, siapa lebih terror lagi? Yang penting bukan teroris lah kan? Okay. Siapa yang lebih hebat lagi? Kehebatan ni sebenarnya kehebatan tak sama. Itu saya kita nak cerita. Okey. Kalau nak kirakan hebat, kita boleh tengok muka surah 44, jawapan tu ada kat sini. Ibnu Mas'ud sendiri cakap, la ni'ma turjumanul Quran Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas adalah sebaik-baik pentafsir Al-Quran. Lau adraka asnanana ma asyarahu minna ahad. Sekiranya dia sebaya dengan kami, pasti tidak seorang pun daripada kami dapat menandinginya. Maknanya dia pelapis yang hebat. Nampak tak? Macam saya nak sebut nama pemain sukan, tapi tak payahlah kan. Kalau ada seorang atlet ni kan, dia hebat, tapi ada seorang lagi yang katalah 5 tahun muda daripada dia, 10 tahun. Dia tengok pun dia kata, dia ni kalau umur aku dia menang lah. Kalau kita sebaya dia menang. Okey, tapi disebabkan saya dah veteran lagi, memang dia kalah lah kalau main. Nampak tak? So ini nak ceritakan bahawa kadang-kadang orang tu dia hebat, tapi disebabkan umur dia muda lagi, dia perlu menambahkan ilmu lagi. Dia tak sama dengan orang yang dah lama dalam bidang tu. Okey. Macam juga orang akan cakap berkenaan dengan siapa? Orang akan kata tentang Khadijah dengan Aisyah, siapa lebih hebat? Kan bergaduh, tak bergaduh lah, para ulama kan dia perbincangan tu. Kata Khadijah, kata Aisyah kan. Okay? Jadi Ibnu Taimiyah dan sebahagian para ulama mengatakan, senanglah kita cakap macam ni. Khadijah radhiyallahu anha mempunyai kehebatan di awal Islam, dan Aisyah radhiyallahu anha mempunyai kehebatan di akhir Islam. Selesai. Betul tak? Tak payah gaduh. Gaduh benda tu bukan kita bukan dapat untung apa, kan? Takut pula nanti kita bias pula. Sebut Khadijah tak nak, kan? Sebut Aisyah tak nak, kan? Tak. Kita ambil daripada dua-dua. Setiap seorang ada kehebatannya. Okey? Baik. Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahir 3 tahun sebelum hijrah. Maksudnya bila Nabi wafat, berapa umur dia? Tak, bila Nabi wafat, berapa umur Abdullah bin Abbas? Berapa? 13 lah kan? 3 tahun sebelum hijrah. Lepas hijrah ada 10 tahun, so 13. Dan Ibn Abbas juga melazimi Nabi SAW kerana beliau adalah sepupu. Okay, dan makciknya iaitu Maimunah adalah salah seorang daripada isteri Nabi SAW. Okay. Dan baginda pernah mendakap beliau dan memeluknya seraya berkata, Allahumma alimhul hikmah, wa fi riwayah al-kitab. Dalam riwayat lain, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah ajarkanlah dia al-hikmah, iaitu dalam riwayat lain al-Quran. Okay, dan dalam satu hadis lain, ya Allah kurniakanlah kepada dia kefahaman dalam agama. Okay. So doanya Quran, hikmah iaitu sunnah, dan juga agama. Okay, so ini semua adalah keberkatan doa Nabi SAW. Tapi kena ingat kenyataan dekat sini kan. Tengok Syekh Ibn Utsaimin kata, berkat doa ini beliau menjadi pendeta umat ini dalam menyebarkan tafsir dan fiqh. Maksudnya orang yang sungguh begitu dedikasi dalam tafsir dan fiqh. Itu doa kan. Okay. Tapi baca juga, Allah Ta'ala telah mendorongnya untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan kesabaran dalam menerima dan menyebarkannya. So dia ada dua benda tau. Satu doa, yang kedua usaha. So kita biasanya kita buat apa? Kita doa, minum. Lepas doa minum banyak-banyak kan. Pasal apa? Pasal air lah. Macam dibacakan baca doa ke apa pada air. So bagi anak kita minum. Tapi usaha tak banyak mana. Waktu nak lawan pula orang yang, katalah orang Cina yang kafir tu kan, yang berusaha banyak tapi tak minum pun air doa tu. Siapa menang kat sini? Yang banyak usaha lah menang. Okay. So kat sini dia kena ada dua-dua sekali. Kena ada dua-dua sekali untuk dapat keberkatan dan juga mendapatkan hasil. Okay. Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu arda rahimahullah, bila ditanya tentang cara nak dapat ilmu, dia kata idamatun nazar, sentiasa melihat. Bukan tengok TV, bukan melihat TV. Melihat benda yang kita nak baca, nak hafal tu, baca sentiasa, kita akan dapat. Okey. Dan banyak guru-guru saya tak lah kan, guru-guru saya
masa dekat Madinah dulu, dia kata buku Ibn Taymiyah tu dah baca 3 kali dah baca 10 kali dah, tak tambah lagi. Kata Allah, kita ni 1 kali pun tak lagi kan. Buku yang tebal macam ni dia dah baca 3 kali round, 3 round, 4 round, ada yang 7 round. Lepas tu nak baca lagi. Ada masa kita kata macam mana dia, Quran pun susah kita nak khatam kan, apatah lagi buku yang punyalah banyak jilid tu. Tapi kalau ada keinginan sebenarnya boleh je kan, sebenarnya boleh ya. Baik, usaha. Dengan usaha, Ibnu Abbas telah dapat kedudukan yang tinggi sehinggalah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab sering memanggilnya untuk hadir dalam perjumpaan-perjumpaan dan sering menerima pandangan-pandangan Ibnu Abbas. Okey. Dan bila benda ni dilihat oleh golongan Muhajirin, maknanya kalau nak kira ranking pakcik-pakcik yang nak tengok ni, tengok Umar panggil siapa? Budak yang baru ke Umar jadi khalifah 2 tahun lepas tu. Maknanya sekitar masa Ibnu Abbas umur dia 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Lebih kurang itulah kan. Okay, Umar dah panggil dia dah. Kan? Yang datang semua ni bayar Umar iaitu lebih kurang 50 tahun, 60 tahun. Tiba-tiba seorang. Kita biasa kita boleh faham lah kan. Macam mana semua akan tengok kenapa ni kan? Kenapa panggil Ibnu Abbas? Kenapa tak panggil anak saya? Ya, kan? Kan? Jadi kenapa engkau tidak panggil anak-anak kami sebagaimana engkau memanggil Ibnu Abbas? Umar menjawab, "Dzakum fatal kahul, lahu lisanun sa'ul wa qalbun aqul." Okey. Ibnu Abbas ini, beliau adalah anak muda yang dewasa. Anak muda tapi pemikiran dia matang. Beliau mempunyai lidah yang banyak bertanya dan hati yang kuat kefahamannya. Okey, hati dia kuat, apa dia kata? Terkeharapan dalam memahami, dan lidahnya pula hebat dan nak bertanya soalan. Dia bukan tanya soalan-soalan yang kadang-kadang ada orang tanya soalan saja nak jatuhkan maruah lah, nak gaduhkan orang kan. Okey, so bukan yang tu. Dia tanya soalan untuk dapat. Dia tahu apa yang dia perlu tanya dan apa yang dia tak boleh tanya. Okey. Dan kefahamannya kuat. Qalbun aqul. Ini juga satu kepentingan. Kalau kita nak belajar, kuatkan akal kita, kuatkan pemikiran kita supaya kita boleh faham dengan lebih mendalam. Jadi Omar satu hari panggil lah kan, nak tunjukkan Ibnu Abbas ni hebat. Kisah ni saya rasa ramai nak faham kan. Omar kata, bila dah panggil semua orang tu, Omar kata, "Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala?" Apa pendapat kamu semua tentang firman Allah Ta'ala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Sampai habis kan. Okey. Okey, jadi jawapan mereka ialah kita diperintah untuk memuji Allah, memohon keampunan apabila kita diberi pertolongan. Maknanya zahir daripada ayat itulah kan. Ada yang kata oh tak tahu, berdiam diri. So Umar tanya pula Ibnu Abbas macam mana? Cuba huraikan sikit ayat ni. Ibnu Abbas kata tidak. Maknanya bukan yang tu kan. Itu betul lah tapi ada benda lain. Umar bertanya apa dia? Ibnu Abbas kata ianya menunjukkan ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberitahu baginda tentang wafatnya, tentang kewafatan Rasulullah. Apabila datang pertolongan Allah dan pembukaan itu ialah pembukaan Mekah, itu adalah petanda dekatnya ajal kamu wahai Rasulullah. Jadi hendaklah kamu memuji Tuhanmu dan meminta pengampunannya kerana sesungguhnya dia Maha penerima taubat. Umar berkata, apa yang aku tahu tidak melebihi apa yang engkau tahu. Faham tak? So maknanya orang tahu benda biasa. Tapi Ibnu Abbas dengan pengajian dia tahu lebih daripada orang lain walaupun umur dia masih lagi muda. Ya, sebab tu dia dipilih dia pilih masuk dalam Ahlus Syura. Ahlus Syura ni macam kira apa saya nak sebut lah. Kalau menteri kabinet kot agaknya kan. Dia masuk orang muda seorang masuk kan. Tiba-tiba dia apa hal ni kan. Pasal ilmu dia lebih sikit daripada orang lain. Okey. Sehingga kan Ibnu Mas'ud sendiri berkata, macam kita yang sebut tadi, Ibnu Abbas adalah sebaik-baik pentafsir Al-Quran. Kalau dia sebaya dengan kami semua kalah. Okey? Dan begitulah keadaan ilmu Ibnu Abbas yang hidup 36 tahun selepas Ibnu Mas'ud meninggal. Sudah tentu ilmunya banyak bertambah selepas itu. Okey? Dan Ibnu Umar juga salah seorang yang hebat di kalangan para sahabat. Kalau orang tanya Ibnu Umar tentang ayat Al-Quran, dia akan jawab senang aja. Intaliq ila Ibn Abbas
fas'alhu fa innahu a'lamu man baqiya bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pergilah berjumpa dengan Ibn Abbas dan tanyalah dia. Nak tanya Quran, tanya dia. Okey, kerana dia adalah orang yang paling mahir, paling mengetahui tentang wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang ni. Kita bayangkan kan, maknanya para sahabat yang veteran semua dah tak ada. So yang ada sekarang ni generasi Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Umar kan, yang muda-muda ni. Okey, so bila mereka yang tinggal, maka yang paling hebat adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ardah. Okey. Apa salah seorang tabi'in berkata, "Ma ra'aitu qattu akrama min majlis Ibn Abbas fiqhan wa a'zama khasyatan." Aku tidak pernah melihat majlis ilmu yang lebih mulia daripada majlis ilmu Ibn Abbas, yang dipenuhi kefahaman dan diselubungi rasa takut terhadap Allah. Inna ashabal fiqhi indah wa ashabal qur'ani indahu wa ashabal syi'ri indahu yusdiruhum kullahum min wadin wasi'. Okey, yang datang adalah penuntut fiqh, penuntut tafsir, penuntut syair. Puisi Arab pun datang juga. Okey, orang nak tahu bahasa Arab, nak belajar bahasa Arab pun datang majlis dia. Beliau akan memenuhi hajat mereka daripada lebah ilmu yang luas. So ilmu dia tu ilmu yang cukup luas. Walaupun dia mengajar tafsir, tapi dia akan ceritakan ayat ni, perkataan ini dia ambil daripada perkataan siapa? Orang Arab. Dalam puisi mereka begini. Itu adalah antara sumber untuk kita mentafsirkan Al-Quran, sunnah, kata-kata sahabat, dan juga bahasa Arab. Bahasa Arab ni pula bukan bahasa Arab kita dengar orang Arab cakap. Bahasa Arab artinya puisi-puisi orang Arab dihafal dan dijadikan hujah untuk mengatakan maksud ini ialah begini. Okey. Abu Wa'il telah berkata, "Khatabana Ibn Abbas wa huwa 'ala al-mausim." Ibn Abbas sebagai pemimpin jemaah haji yang dilantik oleh Uthman telah membaca khutbah semasa musim haji. Beliau membaca surah An-Nur, faftataha surah An-Nur lija'ala yaqra wa ja'ala yaqra wa yufassir, dan beliau membaca satu ayat demi satu ayat dan mentafsirkannya. Faja'altu aqulu ma ra'aitu wa la sami'tu kalama rajulin mithlah, dan aku berkata, tidak pernah aku lihat maupun mendengar percakapan seorang lelaki seperti ini. Walau sami'athu farisun war-rumu wat-turku la aslamat. Kalaulah Parsi, Rom dan Turki mendengar kata-katanya, pasti mereka akan memeluk Islam. Kehebatan dia samping ilmu yang hebat, juga penyampaian yang hebat. Okey. Terakhir sekali, Uthman melantiknya memimpin jemaah haji pada tahun 230 Hijrah. Ali pula telah melantiknya menjadi menteri besar di Basrah. Apabila Ali dibunuh, Ibnu Abbas telah pergi ke Hijaz dan menetap di Mekah. Kemudian beliau pergi ke Taif. Beliau wafat di sana pada tahun 68 Hijrah dan umurnya 71 tahun. Okey. Hijaz ni apa dia? Kumpulan nasyid. Hijaz ni adalah, kalau kita tengok kepulauan tanah Arab kan, Arab Saudi lah sekarang ni lebih kurang, dengan Yaman apa semua tu sekali, kita nampak lebih kurang macam ni lah, lebih kurang macam ni lah kan. Okay. So Hijaz adalah yang bahagian sini. Kalau Najd adalah bahagian yang sini, lebih kurang. Kalau Hijaz dia ada Mekah, ada Madinah, ada Jeddah. Kalau Najd ni pula ada apa dia panggil tu, Riyadh dan sebagainya, Qasim dan sebagainya. Okay. Kita ada penceramah baru ni. Okay, sikit ya. Okey. Apa lagi saya nak sebut tentang Ibn Abbas ni? Ada benda tapi saya tak ingat lah. Ada benda saya nak sebut tadi. Ibn Abbas. Okey, baik. Ibn Abbas juga salah satu kisah yang saya suka baca tentang Ibn Abbas, ataupun saya suka bacakan, ialah Ibn Abbas satu hari dia bercakap dengan seorang kawan. Kawan tu daripada Ansar. Ibn Abbas kira muhajirin lah kan, okay? Masa dia kecil tu dia kata, "Wahai sahabat, jom kita belajar. Sahabat Nabi tengah banyak ni, jom kita belajar." Kawan dia kata, "Ajaban laka ya Ibn Abbas." Peliklah engkau ni Ibn Abbas. Kan, adakah engkau merasakan orang akan perlu kepada engkau, sedangkan sahabat Nabi banyak? Faham tak? Ibn Abbas ni bersungguh ni, jom kita belajar, jom. Ni ulama banyak lagi ni, jom kita belajar.
Jadi kawan dia kata, ulama banyak, tak payah belajar lah. Orang belajar apa? Belajar ulama tengah ramai, orang tak perlu pada kau pun. Jadi Ibn Abbas kata, tak apa, fataraktuhu, aku tinggalkan dia. Maksudnya dia buatlah kerja dia. Okey, aku pun buat kerja aku, dan aku belajar dan belajar. Ibn Abbas ceritakan, kalau saya tahu ada seorang daripada sahabat Nabi ni ada ilmu kan tentang hadis, dia akan pergi kat rumah dia. Sampai rumah dah tengah hari waktu tidur kan. Dia tak? Kan waktu makan. Tengah hari waktu solat, waktu makan, dan juga waktu tidur. Nama dia qailulah. Kan, qailulah waktu tidur di waktu tengah hari. Tidur sikit lah kan. Qilu fa inna syaitan la taqil. Tidurlah di waktu tengah hari kerana syaitan tak tidur waktu tengah hari. Itu satu kehebatan jugalah. Khususnya kalau kita bangun malam. Kalau tak bangun malam tak tidur pun tak apa kan. So yang pentingnya ialah dia akan pergi tengok rumah tu tutup. Dia tak kacau, dia tunggu kat luar, dia bentangkan dia punya selendang dia ataupun dia punya kain dia. Okey, tidur situ. Dan biasa kalau padang pasir kan, bayangkanlah kan. So keluar tu berabuk lah kan. Jadi berdebu. Bila keluar asar nanti, sahabat tersebut akan mengatakan, wahai sepupu Rasulullah, kenapa tak panggil saya? Saya datang jumpa awak. Kenapa? Kerana keluarga Nabi kan. Keluarga kita kena hormat keluarga Nabi lebih daripada keluarga kita. Wahai Ibnu Ammi Rasulillah, wahai anak saudara, Ibnu Ammi itu sepupu lah, anak kepada pakcik Rasulullah, sepupu Rasulullah, kenapa tak panggil saya? Saya datang jumpa. Okey. Ibnu Abbas kata tidak. Saya yang lebih layak diganggu kan. Saya yang lebih layak untuk datang. Kenapa? Kerana saya nakkan ilmu. Jadi dia akan ambil ilmu daripada orang tersebut. Okay, so nak cerita kat sini, Ibn Abbas ceritakan lagi. Dia kata tak lama lepas tu kan, bila kawan saya kan nampak saya sedang mengajar, ramai orang tu yang datang mengajar, kawan tu kata apa? Hadzal fata kana aqala minni. Okey, dia ni kan, pemuda ini lebih cerdik berbanding dengan saya. Okey, so nak ceritakan kat sini bagaimana. Pertama, kalau kita ada kesungguhan, jangan biar orang ganggu kita. Orang akan jatuhkan semangat kita. Biar, tinggalkan dia. Jangan kita tinggalkan semangat kita, kita tinggalkan dia. Itu yang pertama. Kemudian usaha. Kita ada kerabat macam mana pun, kerabat di kerabat Nabi, kerabat diraja, kerabat apa, okay, kerabat tu cerita lain. Tapi untuk ilmu, kerabat diketepikan. Level kita ambil ilmu dulu, ambil. Dan yang ketiga, pepatah Melayu kata apa? Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna kan. Sebabnya kawan tadi tu bila nampak Ibn Abbas dah hebat, menyesal lah dia kan. Tapi nak buat apa? Dah berapa tahun dah Ibn Abbas kumpul ilmu, katalah 10 tahun. Kawan ni kalau nak mula sekarang, dia perlukan mungkin 5 tahun ataupun 10 tahun lagi. So dah terlambat. Jadi memang betul, biar lambat asal selamat apa semua kan. Never too late, memang betul. Tapi mulalah daripada sekarang. Kalau kita dah rasa perlu pada sesuatu, mula dan buat. Okey. Jadi saya rasa itu sahaja kot untuk hari ini. Kalau ada soalan apa-apa. Awal sangat berhenti. Ada soalan dulu? Dengan hadis yang panjang, yang panjang tu kan, yang tadi bila Umar panggil dia untuk dia tanya pendapat dia tentang surahnya, ada sesiapa yang mengesahkan macam mana dia maksudkan. Sebab kan penasihat dia lain daripada lain kan. Umar yang sah kan? Umar yang sah. Memang Umar kata sini, ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Apa yang aku tahu tidak melebihi apa yang kau tahu. Maksudnya apa yang aku tahu sama dengan apa yang kau tahu. Itu maksud dia. Walaupun kata benar tak, Umar tak adalah cakap dengan dia pasal Rasulullah akan wafat di surah. Tak ada. Dia belajar sendiri. Dah mati dah. Ni zaman Umar. Maknanya Rasulullah dah wafat. Datang Abu Bakar 2 tahun, kemudian datang Umar 10 tahun lebih kurang ataupun 12 tahun. Okey, di situlah Ibnu Abbas dilantik masuk ke dalam majlis syura ataupun menteri kabinet lah kita sebut. Jadi bila nak hurai tu, Umar bukan pakat tu, macam ni aku nak tanya hang sekali, jawab macam ni, tak bukan itu. Kan Umar tahu, dia mesti tahu macam ni. Pasal Umar tengok kan, kita tengok kawan-kawan kita yang belajar kan, dia ni mesti tahu benda ni. Tengok yang seorang lagi ni, kita tengok pun, dengar dia ceramah pun dia tak tahu ni kan. Tapi kita senyap lah macam mana kan. Kita nasihatkan dia, sebenarnya bacaan tadi salah tu, sebenarnya begini-begini. Tapi kita tak nasihat depan orang. Okey. Tapi kita dengar beberapa orang, kita tengok dia ni memang mantap, ilmu dia mantap. Okey. So begitulah Umar dia dapat tengok bahawa ilmu yang ada pada Ibn Abbas adalah ilmu yang mantap.
Jadi dia yakin bila dia tanya ni, sahabat lain banyak yang tak tahu benda ni. Okay? Kerana dan Ibn Abbas akan tahu. Kerana apa? Kerana ilmu ni dia ada banyak. Satu ilmu yang secara zahir, kemudian ilmu secara maknanya bahasa kita secara tersirat, tersurat. Semua benda tu, ada orang dia tahu yang tersurat je kan, yang tersirat dia kurang sikit. Tapi ada orang yang tersurat dan tersirat, dua-dua dia tahu. Okey? Perjumpaan ni dia tak sebutlah pula ahli Badar ke tidak. Ada satu lagi berita yang dia panggil Ibn Abbas ni, dan macam ahli Badar tu komen lah kenapa tak bawa. Sama, saya rasa sama cerita ini jugalah. Cerita yang ni. Tapi berapa ramai tu wallahu alam saya tak tahulah. Okey. Kerana memang Umar sendiri pun di antara yang hadir dalam Badar kan. So maksudnya memang tak mustahil lah kalau masih ramai lagi masa tu. Okey. Yang mana satu? Mana yang lebih sesuai? Maknanya sebahagian ulama kata kalau hari biasa sebelum Zuhur, kalau hari Jumaat lepas Zuhur. Kenapa? Pasal hari Jumaat kita digalakkan pergi awal, kan? Kita digalakkan pergi awal. Seawal mungkin yang kita pergi, kita akan dapat pahala apa? Unta, lepas tu apa? Lembu, lepas tu kambing, lepas tu ayam, lepas tu telur ayam, lepas tu telur ayam kosong kan. Okey, nampak tak? So jadi kalau nak tidur sebelum tu, artinya benda tu dah tak ada lah. So sebagian ulama kata lepas semayang Jumaat tidur sekejap. Tapi lepas kalau semayang-semayang yang lain, sebelum pun boleh, selepas pun boleh, tapi elok sebelum. Okey, wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain? Apa pandangan tentang tafsir Ibn Abbas berbanding dengan tafsir yang ada di pasar? Okey. Kita sekarang ni dekat di pasaran Arab dan juga pasaran yang bukan Arab, maksudnya Malaysia dan sebagainya, ada buku yang dinamakan sebagai tafsir Ibn Abbas. Apa dia panggil lah? Apa nama dia? Kejap tak ingat nama dia. Al-Iqtibas min Tafsir Ibn Abbas kalau tak silap. Maknanya satu buku yang mengumpulkan tafsir Ibn Abbas. Ini bukan Ibn Abbas buat Dia tak buat. Dia bukan pengarangnya, tidak. Kita kena faham macam tu. Dia tafsir ada orang yang kumpulkan. Ada kalangan ulama yang compilekan ataupun kumpulkan benda tu menjadi satu tafsir. Itu perlu kepada penelitian terhadap sanad dia. Okay, kalau sanad dia betul lah. Okey. Itu tak ada masalah. Itu jawapannya secara umum. Bukan semua dalam tu betul, tapi kalau sanadnya betul, maka betul lah tafsiran itu. Dinisbahkan kepada dia lah. Okey. Dan kita kena ingat, bila seorang tu hebat dalam bidang tafsir, tak bermaksud dia maksum. Tak bermaksud kalau Ibn Abbas sebut semua, dia sebetul semua, tak. Kadang-kadang ada juga yang ulama lain yang betul, ada juga, bukan tak ada. Okey. Walaupun Nabi contohnya, Nabi SAW doakan untuk Ibn Abbas dapat fiqh keilmuan dalam agama. Tapi ada juga masalah yang dia salah, bukan tak ada. Contohnya kan, kita kata Ibn Abbas kata bahawa Maimunah, makcik dia, dikahwini oleh Nabi SAW semasa Nabi masih lagi berihram. Sedangkan Maimunah berkata bahawa Nabi kahwin dengan dia semasa telah pun tahallul ataupun telah pun halal. Dia sebut haram dan halal kan, okey. Wa huwa haram. Tazawwaja Maimunah wa huwa haram. Bukan haram. Haram maksudnya dia berihram. Okey. Lepas tu dalam riwayat lain tazawwajani wa huwa halal. Bukannya maksud halal tu adalah tahallul. Dia telah pun tahallul daripada ihram. So ini dah bercanggah kan. Siapa yang lebih betul? Tuan badan. Tuan badan adalah Maimunah. Dia walaupun anak saudara, tapi dia jauh sikit daripada peristiwa tu. Jadi di situ dia silap. Itu benda biasa. Kesilapan tu benda biasa. Kita jangan sampai ke tahap bila dia hebat dalam satu ilmu, artinya dalam ilmu tu dia takkan salah, tak. Dan ilmu tu kebanyakan dia akan betul. Tapi semuanya dia betul, tak. Okey. So masih lagi kena tengoklah. Saya rasa dah banyak dah kajian yang membezakan antara yang sanad yang sahih, sanad tidak sahih. Okey. Okey, nak tambah lagi ke macam mana?
Yes. Tak ada cakap pasal diri pesan Imam Syafi'i tu. Tak ada sebut satu. Saya memang nak sebut satu je. Okey. Akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayanin. Sebenarnya 6. Wahai saudara, anda tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6. Saya akan ceritakan satu persatu. Dia lah, tapi saya dah lupa tadi kan. Okey. Apa dia sebut lah? Tanya Mr. Google sekejap boleh. أخي لن تنال العلم إلا بستة. ذكاء وحرص وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. كم boleh ikut. ذكاء وحرص وبلغة وطول زمان وصحبة أستاذ. ذكاء iaitu cerdik. Okey. Hirs sungguh-sungguh. Bulghah iaitu macam bekalan lah. Tulu zaman, masa yang panjang. Okey, kat sini panjang. Dan wasuhbatu ustadin, bukan, kawan dengan guru. Yang ke-6 tu dia tak datang lagi. Jap Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun. Okey. Wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamani. Kalau tak silap saya lah, yang ke itu adalah iaitu usaha. Okey. Sungguh-sungguh tu dia macam, dia hirs ni macam kita ada usaha ni, kita dah gerakkan usaha lah. Hirs ni dia feeling. Kadang-kadang kan kita, kadang-kadang orang sebut benda kita macam tengok je kan. Dia tak ada apa motivation, dalaman tu tak ada. Tapi ada orang dia memang bila dengar je dia macam panas, dia macam nak buat. Dia bersungguh-sungguh kan. Okey. Semangat lah agaknya. Hirs ni semangat. Okey. Semangat, cerdik, semangat, usaha. Okey, kemudian bekalan, kawan dengan ustaz dan kawan dengan guru, dan masa yang panjang. Okey. Jadi kalau kita nak ilmu tu, nak ilmu dia panggil ilmu laduni kan. Malam kita tidur, esok jadi tidur lah tu bukan baca kan. Tidur, esok nak pandai, tak boleh lah. Tapi malam tak tidur baca, okey lah juga kan. Kami biasa sebut dulu masa belajar dekat Madinah kan, bila datang minggu peperiksaan tu, semua pakai baca. Semua baca kan. Jadi kita gurau lah, kalau beginilah pelajar Universiti Islam Madinah, okey, sepanjang tahun memang mereka akan jadi lebih hebat daripada Ibn Taymiyah kan? Lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Tapi hebatnya ialah seminggu sebelum periksa je lah kan? Lepas tu semua buang, tak ada faedah juga kan. Okey. Zakat wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamani. Ya, Ustaz Faizal memang benda tu ada berlaku kan. Bulghatun ni bekalan untuk sampai ke tempat. Kadang-kadang belajar ni kita kena pergi kan. So bekalan lah, maknanya yang saya faham setakat ni ialah kalau kita nak kena ada buku, kena ada buku, kena ada pen. Jadi kalau tak ada tu juga, dia kena ada kehebatan lain lah. Macam Imam Syafi'i, dia tak ada bekalan sangat. Jadi dia tulis dengan tangan dia lah. Dalam konteks modern, finance. Finance support. Finance macam siapa Imam Syafi'i, yang bantu dia adalah mak dia. Kan dia anak yatim kan. So mak dia dengan menjahit. So mesti ada orang yang membantu. Jadi kalau dia kalau dia tak ada benda pun, tak ada kewangan yang kukuh pun, dia tak ada belajar juga. Kan, dia taklah maksud kukuh sangat kan. Yang penting dia boleh hidup apa semua, dapatlah nutrisi sikit-sikit kan. Okeylah tu. Dia jangan makan sampai tak boleh nak bulan gaji tu, tak boleh lah pula kan. Ya. Masuk dalam apa?
Istiqamah kat sini dekat dalam puisi ni saya rasa tak ada lah. Sekejap bagi saya cari. Zakaun wa hirsun. Patut dia buka sekejap. Mungkin kalau nak dia dikirakan istiqamah, dia boleh masuk dalam sama ada masa yang panjang kan, mana dia kena ambil berterusan. Dia tak boleh sikit-sikit tak boleh. Ada satu puisi lain lah. Maksud dia saya ingatlah bahawa kalau musim panas kita rasa tak selesa, musim sejuk rasa sejuk kan. Maknanya tunggulah musim panas sangatlah nak belajar pun berpeluh-peluh kan. Dan nantilah bagi cuaca elok sikit. Musim sejuk pula sejuk sangatlah nak keluar susah kan. Bila nak belajar? Betul tak? Okay? Okay. Internet tidak membantu kat sini, tak apalah. Cuba buka ni. Okey, kita tengok ya. Zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun. Betul lah. Zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadhin wa tulu zamani. Okey. Ya, so bulghah sini maksudnya ialah makanan lah lebih kurang kan, apa yang mencukupi untuk hidup. Ya, Imam Syafi'i punya puisi, kalau nak buat ceramah sendiri pun boleh lah kan. Kita boleh buat satu ceramah sini, Dewan Imam Syafi'i. Dewan tu maksudnya himpunan puisi-puisi Imam Syafi'i. Memang mantap lah dia punya. Dia kecil je, tapi dia punya isi itu memang cukup mendalam. Okay, salamun ala dunya illam yakun biha sadiqun saduqun sadiqal wa'di munsifa. Dia berkenaan dengan sahabat kan. Sejahteralah ke atas dunia. Maksudnya bagi salam lah kat dunia ni. Sekiranya tidak ada di dunia ini sadiq, kawan, saduq yang benar, sadiqal wa'di yang janjinya ditepati. Okey, ni macam lain pula janji ditepati ni. Okey, sadiqal wa'di munsifa, dan munsif iaitu adil. Okey, so maksudnya kawan tu dia mesti ada sifat-sifat ni. Okey. Saya rasa saya nak berhenti sini kan. InsyaAllah kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Kalau ada soalan mungkin kita boleh buka. Kalau ada soalan. Ya. Sahabat orang berilmu ni kita define ilmu ni apa Ustaz? Sahabat orang wa suhbatu ustadhin, ilmu yang kita nak cari lah. Tak umum lah. Kalau kita sedang belajar, kita ni belajar nak jadi dentist, kawanlah dengan dentist baru dapat ilmu dentist kan. Kalau nak belajar dentist, pergi dengan ustaz, dapat ilmu lain lah. So ilmu yang kita nak cari tu. Okay, so katakanlah kita nak belajar, nak mahir ilmu faraid, ambillah daripada pakar faraid, bersahabat dengan dia, biar kita senang nak tanya dengan dia. Ini nak telefon pun segan kan. Tak ada dia. Kita telefon, SMS terus dia jawab. Kan, ustaz, ada saya yang ni saya kurang faham. Macam mana sudusnya kan? 1/6 ni macam mana? Okey, dia terus jawab. Dia macam ni kita pun rakam terus, ulang balik, catat, dapatlah. Tapi nak telefon pun segan, nak lama macam mana kan? Nak tanya melalui orang lain. Orang tu faham lain, kita faham lain, jawapan dia lagilah lain kan. Sudah kan. Okey. Qulu amran wa sami'ta Zaidan wa qulta apa dia? Dia Arab kata, aku sebut Zaid, engkau faham Amar, engkau sebut pula lain kan. Kita takkan dapat. Sebaliknya yang terbaik adalah terus kita tanya orang tu. Okey. Dan di sini kalau zaman dulu kita akan dapati ulama, kebanyakan ilmu ada pada seorang ulama. Tapi sekarang ni dia benda tu dah, mungkin seorang tu ada satu, mungkin seorang tu ada 2-3 ilmu sekali dengan dia kan. So kita tengoklah mana yang dia mahir, kita ambil daripada dia. Okey. Okey, boleh Ada mungkin soalan terakhir. Saya nak kena pergi satu tempat lain ni. Ada janji khas. Okey. Ada soalan terakhir mungkin? Tak ada.
Alhamdulillah. Okey. So dengan itu kita akan sambungkan nanti pada masa yang akan datang berkenaan dengan tabi'in pula, bagaimana usaha mereka dalam menadah ilmu daripada para sahabat, dan dengan itu bagaimana mereka dapat ilmu daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kita tutup dengan tasbih al-kaffar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam.